Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So, apa khabar semua adik-adik yang bersama kita pada malam ini? InsyaAllah kita akan kembali lagi untuk sesi Jom Mengetih. Tapi malam ni kita bawakan bersama Fakulti Sains dan Teknologi. InsyaAllah pada malam ini 9 Ogos 2021, adik-adik dah pun berpeluang untuk membuat kemas kini di UPU online. Okey, so adik-adik lepasan STPM, STAM, diploma, asasi, matrikulasi, staraf dan lain-lainnya. Okey, adik-adik dah boleh orang kata buat orang kata kemas kini semula permohonan adik-adik di UPU. So semoga pada malam ini kita akan terima kasih yang join kita pada malam ini. Okey, ramai-ramaikan lagi boleh tag kawan-kawan adik-adik untuk join kita di IG USIM Admissions. Kita kerana malam ni special tau. Boleh nampak dekat skrin bahawasanya malam ni semua perempuan. So jadi saya ada kawan lah ramai orang kata sebelum ni panel saya kebanyakan lelaki. So malam ni memang girl power. Semua ketujuh program yang saya bawakan dari Fakulti Sains dan Teknologi diwakili oleh ketujuh perempuan yang cantik dan menawan. Masya Allah. Okay. Alright. Okay. Terima kasih kepada Argina Azhar, Mashita, Zahia, Nik Asafiza Min, Niki dan sesiapa saja. Okay. Kalau nak tahu apa-apa saja soalan mengenai Fakulti Sains dan Teknologi, boleh terus tanyakan soalan kepada kita di dalam ruangan komen. So jangan lepaskan peluang, kita bawakan semua wakil-wakil pensyarah yang mantap untuk bersama adik-adik menjawab setiap persoalan dan berkongsi apa orang kata mengenai informasi program-program yang ditawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi. Okey, alhamdulillah. Malam ini kita bersama 7 orang panel. Okey, 7 orang panel ini mewakili 7 program. Bukan sikit dik, ramai, banyak. Okey, 7 program di Fakulti Sains dan Teknologi. Iaitu kita ada program Sarjana Muda Sains Komputer dengan kepujian, Keselamatan dan Jaminan Maklumat, Sarjana Muda Teknologi Industri Kesihatan dengan kepujian. Seterusnya kita ada Sarjana Muda Sains dengan kepujian, Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko, Sarjana Muda Sains dengan kepujian, Fizik Gunaan, Sarjana Muda Sains dengan kepujian Matematik Kewangan, Sarjana Muda Sains dengan kepujian Teknologi Kimia Industri dan akhir sekali kita ada Sarjana Muda Sains dengan kepujian Bioteknologi Makanan. So ada 7 program yang kita tawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi. So adik-adik yang orang kata apa dari pelajar aliran agama, ambil bahasa Arab dan pengajian Islam dan juga adik-adik dari sama ada di peringkat SPM ataupun di peringkat STPM matrikulasi pun boleh menyambung ataupun memilih program-program yang ditawarkan di FST. So, tanpa mendengarkan masa lagi pada malam ini, insyaAllah. Okey, Dr. Kamimi pun dah buat apa kata hebahan sikit. Okey, kita borak bersama sarjana muda yang ditawarkan di FST. So, boleh tanya soalan, terus tanyakan soalan di ruangan komen kita pada malam ini. Okey, kita tanpa melengahkan masa lagi, kita jemputlah panel kita yang pertama iaitu Dr. Nur Hafiza Zakaria dari mewakili pensyarah dari Sarjana Muda Sains Komputer dengan kepujian, Keselamatan dan Jaminan Maklumat. Dr. Fiza. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Dr. mungkin boleh Dr. kenalkan diri dulu. Latar belakang sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, terima kasih Dr. Fauzia kerana menjemput kami FST hari ini. Okey, tak terlambat rasanya untuk saya ucapkan salam ma'al hijrah untuk semua, untuk adik-adik. Okey, perkenalkan diri, nama diberi Nur Hafiza binti Zakaria. Saya pensyarah kanan dari program Sains Komputer, Information Security and Assurance ataupun short form dia ISA dekat FST dan ISA adalah salah satu program sulung lah. Okey, macam kakak sulung atau abang sulung di FST. Berkhidmat di USIM baru je tahun jagung 2017. So baru je 4 tahun, masih lagi banyak lagi nak pengalaman di USIM. Okey, saya dapat PhD dekat UPM dalam bidang keselamatan komputer. Sebenarnya dalam ijazah dan master saya dapat dari USIM. So sebenarnya saya ni alumni. So alumni USIM. Dan sebenarnya saya juga batch yang pertama. Batch yang pertama untuk program ISA ni sebenarnya. Okey, terima kasih. Alright, terima kasih Dr. Fiza. Okey, yang kedua Dr. Sofina. Okey, mungkin Dr. Sofina boleh kenalkan diri dari Sarjana Muda Teknologi Industri Kesihatan. Hai Dr. Fina. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Fauzia. Assalamualaikum adik-adik. Malam-malam ni kita santai sikit ya. Okey. Berkenalan dulu dengan saya yang cantik manis ni kan. Okey. Masya-Allah. Ini yang kita mahukan ni. Nama saya Sofina binti Tamam. So Dr. Sofina sebab kita ada PhD lah.
Alright, saya merupakan Alhamdulillah meneraju program baru yang tadi Dr. Hafizah kata dia kakak sulung, saya adik bongsu. Okey, program baru teknologi industri kesihatan merupakan program tak boleh cakap bongsu takut ada lahir lagi kan. So program terbaru dan terkini lah yang ditawarkan oleh Fakulti Sains dan Teknologi, yang mana pengambilan pertama kita akan buka pada ambilan Oktober inilah. Jadi adik-adik ni sangat-sangat betul lah macam mana nak merasai pengalaman macam Dr. Hafizah jadi batch pertama. So adik-adik yang ada pada malam ni boleh ambil pengalaman menjadi batch pertama program sarjana muda industri teknologi industri kesihatan dengan kepujian. Okey, berkenaan dengan saya dulu ambil PhD di USM, University Science Malaysia. Daripada degree sampai ke PhD saya belajar dalam bidang medical physics, physics perubatan. Dia macam, dia tak perubatan sangat, dia tak fizik sangat. Tapi bila combine dia jadi teknologi industri kesihatan. Gitu. Okay. So adik-adik yang mana nak menjadi doktor tapi tak doktor sangat, yang mana nak menjadi engineering tapi tak engineering sangat, sangat-sangat sesuai untuk ambil program teknologi industri kesihatan. Sebab dalam program ni, kalau nak cerita panjang-panjang nanti program lain tak dapat peluang pula kan nak cerita. Tak apa, saya bagi ringkas saja. Dia kita panggil, dia melibatkan dua mod pembelajaran di universiti dan juga di industri. Itu keyword dia. Okey. Jadi kalau adik-adik betul-betul. Jadi kalau adik-adik nak berkenalan dengan lebih lanjut lagi, sekejap lagi kita sembang lagi, okey? Alright, okey doktor. Yang ketiga Dr. Sharifah Fairuz. Okey, doktor pensyarah di program Sarjana Muda Sains dengan Kepujian Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko. Okey doktor, sila kenalkan diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fauziah kerana menjemput kami dan sebagai moderator pada malam ini. Okey, saya Sharifah Fairuz binti Syed Muhammad di bawah Fakulti Sains dan Teknologi, Program Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko. Program ni dimulakan dalam tahun 2006 sebelum ni. Dah lama dah juga. Program ketiga. Kalau yang ISA tadi yang pertama, kita yang nombor 3. Okey, so background saya pula PhD dan Master both in Islamic Finance, tapi PhD saya lebih kepada takaful, manakala Master lebih kepada pension lah. Degree saya Actuarial Science di USA. Okay. Itu sahajalah kot. Okay. Alright, okay doktor, terima kasih. Masya Allah. Okay, seterusnya kita jemput Dr. Syahidah Suhaimi, ketua program bagi program Sarjana Muda Sains dengan Kepujian Fizik Gunaan. Dr. Fauzia, kebetulan saya pemangku saja. Pemangku program. Program saya sedang bercuti sebenarnya. Okey. Jadi nama saya Syahidah dari program Fizik Gunaan. Sedikit latar belakang tentang saya mempunyai kelayakan Bachelor Science dan PhD dalam bidang fizik dari UTM Skudai. Bidang kepakaran saya ialah bahan nano dan saya gunakan bahan nano ni untuk beberapa aplikasi lah seperti photocatalyst, bateri dan solar cell. Kemudian apa lagi Okey, mula berkhidmat di USIM pada tahun 2017 April. Sebelum tu saya berkhidmat di UniKL selama 1 tahun. Dan sebelum tu dia backward pula. Saya dapat PhD pada tahun 2015 lah. Apa lagi yang nak cerita? Kita dah nak masuk 5 tahun lah bekerja di USIM ni, tapi 2 tahun work from home. Itu je lah. Menarik doktor, menarik. Pengenalan yang menarik doktor. Okey, terima kasih Dr. Syahidah. Saya jemput Dr. Sharina Ismail, pensyarah di Sarjana Muda Sains dengan Kepujian, program Sarjana Muda Sains dengan Kepujian Matematik Kewangan. Silakan Dr. Sharina. Okey, thank you so much Dr. Fauzia. Okey, Assalamualaikum adik-adik semua. Apa khabar? Okey, harap sihat-sihat belaka lah insya-Allah. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Dr. Sharina Ismail dari program Matematik Kewangan, okey, ataupun Financial Mathematics. Okey, serba sedikit mengenai diri saya. Saya melangsungkan pengajian sarjana muda dalam bidang matematik di UPM, masters juga di UPM dan kemudian dapat fellowship daripada USIM untuk melangsungkan pengajian PhD saya dalam bidang matematik di University of Queensland, Australia. Alright. Dan sejurus selepas tamat pengajian pada 2018, saya kembali berkhidmat di FST USIM. So kalau adik-adik semua nak tahu lebih lanjut mengenai program matematik kewangan, please stay tuned until my session. Okay, so saya akan explain everything that you all need to know about my financial mathematics. Okey, alright. Terbaik doktor. Okey, seterusnya terima kasih doktor. Saya jemput Dr. Atika, pensyarah di program Teknologi Kimia Industri. Okey, Assalamualaikum semua. Nama diberi Nur Atika Nasir, pendidikan awal. Kalau mula awal sangat, takut habis session. So saya mula dengan pendidikan degree lah.
degree dan master daripada Universiti Teknologi Malaysia. Kemudian mendapat tawaran fellowship di USIM menyambung pengajian dalam Chemical and Biological Engineering di University of Sheffield dan sekarang bekerja sebagai pensyarah kanan di program teknologi kimia. Dan kalau nak di-compare, saya antara yang paling bongsu lah di antara semua yang hadir pada malam ini. Sebab saya baru mula bertugas pada 2019, and then kalau nak tahu pasal program kimia, jangan lupa my session nanti, okay? Okay, alright. Semua nampaknya memberikan suspense kepada followers kita. Okay, boleh. Ramai follower kita pada malam ni. Alhamdulillah. Boleh tag rakan-rakan yang lain dan juga boleh terus tanyakan soalan apa saja nak tanya. Alright, okay. Akhir sekali kita jemput Dr. Nurhuda Faujan. Pensyarah bagi program Sarjana Muda Sains dan Kepujian Bioteknologi Makanan. Okay, Dr. Huda mungkin boleh kenalkan diri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Hijrah. Okey, terima kasih Dr. Fauzia dan semua rakan-rakan. Okey, nama alhamdulillah nama diberi Nurhuda Haji Faujan dan sebenarnya saya bertugas di USIM sejak Disember 2003. Masa tu masih lagi dikenali sebagai QUIM dan sebenarnya adalah saya di dalam dilantik sebagai tutor masa tu dalam program bioteknologi makanan. Sebenarnya program bioteknologi makanan ataupun food biotech dikenali juga sebagai FB, bukan Facebook food biotech. Okey. Adalah program pertama sebenarnya mungkin yang kedua baru ISA. Dan saya juga sebenarnya kemudian saya mendapat ijazah sarjana muda dalam bidang sains makanan dan pemakanan daripada UKM. Graduate pada tahun 2001, kemudian saya masuk ke USIM sebagai tutor selepas tamatnya master ijazah sarjana sains dan sains makanan. Kemudian saya melanjutkan pengajian dalam PhD saya di UPM dalam bidang bioteknologi mikro di bawah kerajaan USIM. Okey, sebenarnya kalau diikutkan program bioteknologi makanan ni dah ada 17 generasi dan yang akan datang ni insya-Allah ada 18 adalah generasi yang ke-18. Kita akan panggil FB Gen 18. Okey. Sekiranya mahu tahu lebih lanjut apa itu bioteknologi makanan boleh tunggu selepas ini dan kalau adik-adik nak tahu sebenarnya bioteknologi makanan ni hanya ada satu-satunya program di Malaysia. Kalau tengok di luar sana kebanyakannya adalah teknologi makanan, sains makanan, pengajian makanan dan sebagainya. Bioteknologi makanan hanya ada di USIM sahaja. Okey, itu saja buat pusingan yang pertama. Okay, alright. Terima kasih Dr. Huda. Okay, so adik-adik yang bersama kita pada malam ni dah dengar intro sikit-sikit. Mesti dah tak sabar ada benda nak tanya pasal bahan nano ke apa ke. Benda-benda yang saya dapat pick up juga tadi. Okay, boleh tanya di ruangan komen kita. Alright, kita nak minta kepada Dr. Fizal. Dr. Fizal merupakan pensyarah bagi program Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian Keselamatan dan Jaminan Maklumat. Okey Doktor, mungkin saya nak minta Doktor ceritakan sedikit program sains komputer yang ditawarkan di FST USIM. Mungkin adakah dia unik kalau kita nak comparekan dengan program-program yang ditawarkan di universiti lain, Doktor? Silakan Doktor. Okey, terima kasih Dr. Fauzia. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk makluman semua, program sains komputer ISA Information Security and Insurance adalah satu-satunya program yang ditawarkan maksudnya antara universiti yang terawal, universiti yang terawal offer program keselamatan maklumat ni, iaitu pada 2005. So sekarang ni kita dah ada, kalau saya batch yang pertama, sekarang terkini adalah batch yang ke-16. So next batch adalah batch yang ke-17 lah. So dah ada 16 keturunan lah, dan strukturnya adalah program ni macam biasalah, macam program yang lain juga, 4 tahun. So adik-adik akan ada 4 tahun di USIM iaitu bersamaan dengan 8 semester lah, which is full time. Dan yang bestnya, uniknya program kita ni berbanding dengan universiti luar. Contohnya kalau kita ada sangat khusus, for example software, dia belajar software engineering, dia belajar network, tapi dekat USIM kita tawarkan sains komputer dalam perkhususan
keselamatan dan jaminan maklumat. Dalam short formnya ISA lah, Information Security and Assurance. So biasanya adik-adik akan tanya, kita belajar apa kan? Kita belajar apa? So sebenarnya banyak yang kita belajar. Kita belajar software engineering, kita belajar computer network, kita belajar network juga, network security, AI pun ada. Sebab sekarang ni kita dah menuju, semua dah banyak AI kan, which is artificial intelligence. Kita belajar operating system, OS juga. So yang paling yang ramai yang suka sekarang ni ramai hackers kan. So sekarang ni yang tanya hacking. So dekat USIM pun menariknya kita ada subjek ethical hacking yang diajar oleh Dr. Fazli. Dr. Fazli ni antara dia tutor saya juga dulu, so masih lagi berkhidmat di USIM sekarang, which is seorang pensyarah yang sangat berpengalaman dan berkaliber. Dan ethical hacking ni ajar apa sebenarnya, bukannya kita nak ajar kita nak hacking kan, kita nak hacking sistem orang, kita nak hacking IG USIM ke, tak. So sebenarnya kita nak belajar which is of course mana-mana sistem, mana-mana application akan ada weakness dia kan. So inilah tujuan kita sebagai hacker yang berethical. Okay? Ada yang attitude, membawa nama USIM kan. So kita nak cari dekat mana weakness yang ada dekat sistem tu. Tugas kita orang luar menceroboh. Tu one of the famous subject lah. So selain tu juga kita belajar juga web grafik. So sekarang ni kalau kita tengok demand pekerjaan, sangat banyak demand mobile apps. Baru-baru ni, baru 2-3 hari lepas saya dihubungi oleh one of my friend lah dekat industri, tanya ada tak student kita yang boleh buat mobile apps. Adalah, saya sendiri pun ajar mobile apps sebenarnya. Okay, ada subjek kelas mobile app. So dia nak student intern yang boleh buat mobile apps which is Android ke ataupun iOS. Dan ada juga one of our student yang terlibat dalam apps Nilofa. Kan, siapa tahu apps Nilofa tu? So one of our student yang terlibat dalam develop Nilofa punya apps tu. So sebenarnya banyak subjek yang merangkumi keselamatan maklumat lah. So ada juga yang tanya nanti lepas grad nak kerja apa kan. Sebenarnya banyak sangat peluang pekerjaan, dan untuk makluman adik-adik, so 2019 dan 2020 kita mendapat 100% GE which is graduate employability ataupun keboleh pasaran graduan. So apa itu keboleh pasaran graduan? Sometimes orang tak tahu kan. So maksudnya 100% GE ni maksudnya 100% student kita dapat pekerjaan. Alhamdulillah. So masa dulu pun mula-mula masuk course ni bimbang juga kan nak kerja apa. So sebenarnya prospek pekerjaan kita luas. So kalau minat dalam industri, boleh jadi programmer, boleh jadi mobile apps developer, boleh jadi computer forensik juga. Kalau minat academician, macam saya memang dari kecil saya minat sangat mengajar. So kita boleh sambung master, boleh sambung PhD, so kita boleh mengajar lah. Okay, kita boleh mengajar. So sebenarnya jangan risau, peluang pekerjaan tu sangat banyak. Kalau kita nak survey dekat web pun, dekat web, so memang peluang pekerjaan untuk computer security ni sangat luas. Lagi-lagi sekarang ni semua kan, sekarang ni zaman-zaman pandemik COVID ni semua guna online kan. Kelas online, shopping online. So kedai dah tutup, so kita buka online shopping kan, online shop lah. So kelas pun online. So kebanyakannya semua pakai komputer, pakai internet. So semua tu adik-adik lah yang akan isi peluang pekerjaan in the future lah. Right. Okay. Terima kasih Dr. Fiza. Okay, kita tadi Dr. Fiza dah ceritakan bahawa di program Sarjana Muda Sains Komputer, insyaAllah adik-adik akan belajar untuk membuat mobile apps. Dan salah satu yang saya rasa menarik minat adalah menjadi seorang hacker yang beretika. So kalau nak belajar, orang kata subjek-subjek ataupun program-program sebegini, boleh memohon Sarjana Muda Sains Komputer dengan kepujian. Okey, Dr. Sofina, belum panggil Dr. Sofina lagi, dah ada soalan untuk Dr. Sofina. Dr. Sofina ni kalau kita ajak dia buat live, mesti ada soalan untuk dia. Okey, daripada IMXNN, minat nak tahu mengenai industri kesihatan. Adakah ini program seperti farmasi? Okey, Dr. Sofina mungkin boleh terus ceritakanlah apakah itu program Sarjana Muda Teknologi Industri Kesihatan.
Terima kasih Dr. G. Terima kasih juga kepada yang sudi bertanya. Sebenarnya program teknologi industri kesihatan ni adalah sesuatu yang sangat lain dan berbeza daripada program farmasi. Program farmasi ni adalah dia lebih kepada farmaseutika, penggunaan drugs dan chemical untuk membuat sesuatu ubat ataupun yang berkait dengan rawatan melalui medicine. Tapi program teknologi industri kesihatan ni adalah program yang mana kita memberi ilmu atau memberi skill kepada para pelajar untuk membuat device. Device yang kita buat adalah device yang berkaitan dengan bidang perubatan dan kesihatan. Okey, so contohnya adik-adik nak buat glove, nak buat sarung tangan, nak buat alat-alat perubatan seperti CT scan ke, MRI ke, X-ray ke. Benda-benda macam tu dalam bidang perubatan, alat-alat yang seperti instrumentasi perubatan yang adik-adik boleh lihat dekat hospital. Kalau dekat dalam industri ada banyaklah, contohnya macam sekarang ni zaman pandemik COVID, banyak orang pakai glove kan, banyak orang pakai face mask, banyak orang pakai face shield. Semua ni adalah antara teknologi-teknologi yang berkaitan dengan teknologi industri kesihatan yang mana kita akan ajar adik-adik bukan sahaja di universiti tau, tetapi juga kita akan ajar adik-adik di industri juga. Yang menariknya program industri kesihatan, teknologi industri kesihatan ni adalah program yang menggabungkan antara belajar di universiti iaitu belajar teori dan juga belajar praktikal di industri. So kita panggil program ini adalah program mode industri yang mana 2 tahun saja adik-adik akan belajar di universiti. Adik-adik akan adalah subjek-subjek yang kita akan latih dulu untuk memantapkan ilmu pengetahuan sebelum kita bawa adik-adik ke industri. Di industri nanti adik-adik bukan saja belajar macam mana benda-benda yang berada di industri, benda-benda macam kita nak develop device, nak develop all of this teknologi dalam bidang industri kesihatan ni. Adik-adik juga akan belajar sebenarnya cara bekerja di industri. So akan ada satu pengajar di industri akan memantau, okey, katakanlah adik ditempatkan di dalam bahagian development, okey, production dan development. So adik-adik akan dipantau oleh pengajar di industri macam mana buat development device, macam mana produce mask secara skala besar, macam mana kita buat shrink, okey, macam mana kita nak buat jarum, macam mana kita nak buat salur kateter yang pakai dekat hospital yang masuk dekat dalam ventilator dan sebagainya. So kalau katakan adik-adik ditempatkan di bahagian maintenance, macam mana cara nak troubleshoot device, nak troubleshoot instrumen perubatan, macam tu. So duduk di industri, belajar cara industri bekerja. Setahun di industri tau. So dalam tempoh setahun tu adik-adik akan melengkapkan modul khas yang kita bina, iaitu kita berdasarkan work-based learning. Okey, nama pun work-based learning maksudnya bekerja sambil belajar. Okey, belajar sambil bekerja. Mana-mana satu datang dulu. Okey. So di situ adik-adik bila keluar nanti dah ada dah skill. Skill-skill ni adalah skill yang industri mahukan. Semasa kita nak bina program ni, kita dah tanya dah industri. Graduan yang macam mana yang industri mahukan. So kita cuba membuat satu program, membangunkan program teknologi industri kesihatan ni dengan memastikan hasil akhir pelajar-pelajar ni iaitu adik-adik ni lah. Okay? Hasil akhir akan menjadi satu graduan yang industri perlukan, yang industri dambakan lah selama ini. Jadi adik-adik sebenarnya bukan saja ada sijil degree, tapi adik-adik ada sijil teknologis. Yang menariknya program teknologi industri kesihatan ni adik-adik akan berdaftar dengan MBOT, iaitu Malaysian Board of Technology, Lembaga Teknologi Malaysia. Dekat MBOT, bila adik-adik keluar, adik-adik akan digelar graduate technologist. Okay. So kalau adik-adik berminat untuk bekerja dalam bidang industri, apabila habis belajar nanti, adik-adik boleh jadi seorang teknologis lah, boleh buat medical device, boleh jadi consultant untuk medical device, boleh jadi auditor, boleh jadi product specialist dan sebagainya. Kalau adik-adik berminat untuk terus kekal dalam bidang akademik, nak jadi seorang academician, adik-adik boleh sambung belajar master macam Dr. Hafizah cakap tadi, sambung belajar master, sambung belajar PhD. Lepas tu adik-adik boleh keluar sebagai graduate PhD yang ada title TS. TS tu apa? Teknologis. Kalau adik-adik tahu ataupun pernah nampak Prof TS, gelaran TS tu bukan senang-senang nak dapat ya. Hanya kalau adik-adik berdaftar dengan MBOT dulu. Alright?
Alright, Dr. Fina daripada OWA. So program ni adalah 3U1I ataupun 2U2I ataupun 2U1I? 2U1I. 2 tahun di universiti, 1 tahun di industri. Setengah tahun lagi kita hantar ke untuk latihan industri. Latihan industri ni adalah struktur yang very common untuk semua program sarjana muda. Tapi dia tak kira lah sebagai industri yang betul-betul bekerja mengikut cara kerja industri adalah setahun. Jadi kita panggil 2U1I. So program ini hanya 3 tahun saja ya doktor? 3 tahun setengah doktor. 3 tahun setengah. Ya. Okey. Alright, daripada IM juga doktor, sekejap doktor, kalau program ni boleh berkhidmat dalam bidang perubatan ke? Boleh dalam bidang perubatan, tetapi seorang graduan teknologi industri kesihatan ni dia tidak boleh menjadi seorang doktor perubatan. Sebab dia bukan doktor perubatan, dia teknologis perubatan. Boleh, memang sangat-sangat boleh terlibat dalam bidang perubatan. Okey, alright. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fina. Okey, seterusnya kita pergi kita skip dulu ke Dr. Atikah dulu boleh ya? Sebab saya fikir ada soalan untuk Dr. Atikah ni. Sebelum kita ke Dr. Fairuz, kita ke Dr. Atikah dulu. Daripada Qayyum Syari, dia kata, Assalamualaikum doktor, nak tanya program kimia industri lebih kepada kimia organik ke kimia tak organik? Mungkin sikit doktor pengenalan tentang teknologi kimia industri. Okey. So mungkin saya boleh teruskan. Rasanya sebelum kita mula ni rasa nak berpantun sikit malam ni. Boleh ke? Boleh. Okey, kita mula dengan pantun ya. Program teknologi kimia industri nama diberi. Di sinilah generasi mengejar cita. Integrasi akli sebagai motivasi diri. Mari dengarkan Dr. Atikah bercerita. Okey. Untuk menjawab soalan Muhammad Qayyum tu, apakah boleh repeat semula, sorry Dr. Ci? Soalan dia, doktor nak tanya program kimia industri lebih kepada kimia organik ke kimia tak organik? Saya pun boleh belajar juga ni. Okey. Okey, sebenarnya di program teknologi kimia kita ada gabungan beberapa semua elemen tersebutlah kimia organik dan juga inorganik, di mana pada tahun 3 kita mulakan pelajar untuk membuat elektif. Dia nak pilih subjek mana? Kita ada 2. Teknologi kimia, kita pilih industrial inorganic chemistry ataupun industrial inorganic chemistry. Sebab kita tahu nanti pasaran pelajar kita nanti dia menjurus kepada apa. Sebab tu bermula tahun 3 kita mula bahagikan beberapa subjek elektif. Kat situ pelajar bila dia dah mula develop minat dia terhadap apa, dia akan pilih subjek yang rasanya lebih related kepada dia. Okey? So kalau menjawab soalan itu sebenarnya kita menawarkan both. Dan kita beri kebebasan kepada pelajar untuk pilih cabang mana yang dia nak sebenarnya. Itu istimewanya kita. Bila kita bermula pada tahun 3 dan tahun 4, pelbagai subjek elektif ditawarkan. Sama juga, tadi ada soalan untuk Dr. Sufina mengenai farmasi, betul tak? Okey, di sini saya menjawab. Di tahun 3, kami tawarkan subjek kimia farmaseutika sebagai pilihan kepada kimia forensik. So, pelajar boleh memilih sebenarnya dia nak subjek mana. Sebab kita percaya daripada kajian yang kita buat survey, bila pelajar ni dia dah masuk tahun 1 dan tahun 2, kita akan berikan pembelajaran secara general. Bila di tahun 3, kita dah bagi pelajar ni decide sebenarnya apa yang dia nak buat. Sebab tu kalau dalam pantun saya, rangkap kedua tadi, di sinilah generasi mengejar cita. Okey? So kita bagi pilihan sebenarnya adik-adik ni nak ke mana. Okey? Itu menariknya kami. Sebelum tu saya nak sambung lagi lah sebab kita menjawab soalan Qayyum tadi. So kalau diikutkan subjek kami ini adalah 4 tahun pengajian seperti subjek lain, dan kalau subjek kesihatan tadi kita ada penawaran kepada industri. Kalau kita tengok balik kepada program kami, program teknologi kimia industri, akan ada gabungan di antara subjek di universiti dan juga di industri. Okey, kita akan ada latihan industri selama 18 minggu. Dan juga bukan sahaja pada akhir-akhir semester je pelajar kena pergi latihan industri. Masa dalam diorang pilih subjek elektif tadi, wajib bagi diorang untuk anjurkan lawatan ke industri yang diorang pilih. Okey, so tugasan untuk diorang melihat sebenarnya, okey, sebab bila di tahun 3 dan tahun 4 kita dah mula bagi pelajar ni sebab kita tahu di sini mereka nak kena pilih dah apa yang diorang nak. So bila dia pilih, contoh saya mengajar subjek waste management. So bila masuk kepada subjek saya kata okey, pilih satu tempat untuk kita melawat site visit. Okey, so diorang pilih Bukit Tagar. Okey, landfill. Kat situ kita dapat award Malaysia ni, kalau tengok tempat pelupusan terbaik adalah di Bukit Tagar. So pelajar memilih
tempat yang sangat bersesuaian dengan kos mereka. So kat situ bila kita buat lawatan industri, kita akan ada dua hala punya perkongsian, bukanlah hanya di dalam kelas. Malah kita tahu problem di industri dan pada akhirnya mereka akan ditempatkan ataupun attachment mereka juga di industri-industri yang mereka pilih, which is kita buka lagi peluang. Walaupun kita ajak dia pilih untuk kimia, pada akhirnya kita buka peluang kepada mereka untuk memilih apa bidang yang diorang nak. Okay, so itu indahnya program kami ini. Okay, dan saya garanti saya yakinkan pada tahun 2020 100% DE dicapai. Maksudnya semua pelajar kami yang bergraduat adalah mendapat pekerjaan lah, dan pada tahun ini pun suka untuk saya gembira tadi bila ketua saya katakan kita boleh bagi tahu sebelum graduate pun kita dah ada 11 orang yang dapat offer untuk diorang sambung bekerja di tempat yang diorang buat attachment. Okey. Yep. Masya-Allah. Right. Okey, Dr. Tika ada sedikit nak jadi farmasis perlu pilih program kimia ya, Doktor? Tak semestinya memilih, tapi di bidang kami kamu boleh ditempatkan di bidang tersebut sebab silibus pengajian kita ada kimia farmasi, kimia forensik. So ada juga yang buat latihan industri di IPD di bahagian forensik. Okay? So bolehlah anda jadi seorang farmasis apabila tamat pengajian di program teknologi kimia industri. Okey, alright. Terima kasih Dr. Tika. Seterusnya Dr. Fairuz, Dr. Sharifah Fairuz. Okey, saya nak tanya Doktor. Okey, Doktor merupakan pensyarah di program Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko. Selalu orang tanya saya apa itu Sains Aktuari bila saya datang ataupun pergi ke sekolah buat promosi dan juga buat apa ni orang kata hebahan lah. Mereka tanyakan saya Sains Aktuari. Masa tu saya hanya boleh mampu Google je lah Doktor. Di saat itu mungkin pada malam ni Doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut apakah itu program Sains Aktuari. Okey, terima kasih Dr. Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya pun nak berpantun sedikit. Oh, membeli pantun lah. Beli pantun. Okey, alright. Tadi Dr. Tika jual. Okey. Merantau ke USIM mencari ilmu. Ilmu integrasi nakli dan akli. Kalau adik-adik semua nak tahu, marilah dengar apa itu Sains Aktuari. Wah, okey. Dengan apa Dr. Fauzia cakap tadi, memang ramai yang masih tak tahu apa itu Sains Aktuari kan. Okey, kalau kita nak tengok simple terms dia, kita tengok kepada ahli kaji cuaca lah contohnya kan. Macam hari ni hari Isnin, ahli kaji cuaca ni akan bagi tahu kita esok Selasa hujan ke panas ke, esok Rabu panas ke hujan ke kalau kat luar negara, snow ke thunderstorm ke macam tu kan. So kalau actuary ni sebenarnya dia akan gunakan data-data sama juga macam ahli kaji cuaca tadi, dia guna data-data yang dia ada untuk dia unjurkan, dia estimate apa yang akan berlaku untuk hari seterusnya. So actuary ni pun dia akan guna data-data yang ada, dia nak menilai risiko. Macam contoh company tu dia nak nilai risiko tu untuk tengok sama ada company tu akan affected atau tidak, akan rugi ke tidak, mengalami kerugian ke tidak lah macam tu. Lagi satu contoh kalau kita tengok dalam insurance kan atau takaful, adik-adik kalau ada yang mak ayah ada bayarkan sebanyak RM50, RM80, sebenarnya amount RM80, RM50 tu siapa yang tetapkan? So itulah kerja actuary tu, dia akan nilaikan kalau ada yang merokok, dia punya risiko tu lebih tinggi. Jadi dia punya harga contribution atau premium tu adalah lebih tinggi lah banding dengan yang non-smoker macam tu. So itulah sebenarnya sains actuary. Tapi kita ada juga sains actuary dan pengurusan risiko sebab dia berkait rapat. Dia actuary tu memang akan menguruskan risiko tu lah sendiri. Okay. So kenapa kita nak sambung actuarial science dekat USIM? Pertama sekali kita punya yang saya sebutkan dalam pantun tadi ada berkait dengan ilmu nakli dan akli. So kita punya subjek-subjek kebanyakannya kalau kita belajar conventional insurance, kita juga ada letakkan syllabus tu ada takaful juga. Jadi pelajar akan faham apa perbezaan antara conventional insurance dan juga Islamic insurance yang kita panggil sebagai takaful tadi. Okey, sama juga seperti subjek macam microeconomics, dia akan ada perspektif Islamik dalam tu dan juga konvensional. Jadi pelajar akan fahamlah perbezaan antara Islamic dan conventional theories tadi. Alright. Okey, another keistimewaan program kita ialah silibus kita related dengan professional bodies iaitu Society of Actuaries yang dia ada di US ataupun di UK kita panggil IFOA, Institute of Faculty of Actuaries. Bodies ni ialah professional bodies yang menyediakan platform untuk student ataupun professionals untuk menaiki tangga kerjaya mereka untuk jadi associate ataupun sampai jadi fellow lah. Okay.
So kalau yang jadi associate ni basically dia kena pass few exams and then dia boleh apply for exemption for the subjects yang dia belajar dekat university, and then dia boleh jadi fellowship kalau dia teruskan dia punya exam kat situ. So kalau nak tahu lebih lanjut tentang yang tu, boleh tengok dekat www.soa.org. Okay. Okay, another keistimewaan program kita juga seperti program yang lain tadi, tentang graduate employability. Kalau ikut tahun 2020, kita punya program juga 100% lah graduate employability, 100%. Okay. Right. Okay, itu saja kot untuk yang tu. Doktor, sekejap doktor, kita ada soalan. Okey, dari awak-awak, sains actuary ada persamaan dengan sains pemutusan ke? Decision science. Sains pemutusan ni berbeza sedikit lah dengan sains actuary. Kita tak offer sains pemutusan ataupun decision science ni, cuma dalam kita punya actuarial science ada juga kita mengajar decision tree apa semua tu untuk membuat keputusan dari segi data-data yang ada dan membolehkan pelajar tu membuat keputusan melalui interpretation data yang ada lah. Tapi dia bukan degree itself in that pemutusan data tu. Alright, okey. Saya harapkan adik yang bertanya ni clear dengan jawapan yang diberikan oleh Dr. Fairuz. Alright, kita beralih ke Dr. Syahidah. Okey, Dr. Syahidah merupakan Dr. kata Dr. pemangku program, pemangku KP kepada program Sarjana Muda Sains dengan kepujian fizik gunaan. Dr. ada cerita pasal bahan nano tadi. So mungkin Dr. boleh ceritakan sedikit apakah kaitannya fizik gunaan ni dengan nano dan sebagainya. Okay. So tadi dua program terawal ada jual dan beli pantun. So saya tadi dah perah otak sikit untuk cerita pantun ni. Mungkin patut saya sharekan dengan semua. Dengar lah ya. Orang kalau berpantun dia kelakar sikit. Okay. Albert Einstein, tokoh ternama. Masya Allah. Teori dan persamaan amat bijaksana. Jom adik-adik dengar akak nak cerita fizik nama programnya. Akak okey? Okay, akak. Okey. Kita pergi ke keunikan program. Jadi ada beberapa poin lah untuk saya sharekan berkenaan dengan program fizik gunaan ni. Jadi yang pertama of course lah berkenaan dengan peluang pekerjaan. Program fizik gunaan diperkenalkan di FST pada tahun, kalau tak silap saya lah, 2007. Waktu tu saya form 5. Jadi dia lebih kurang sama umur je dengan saya. Dan alumni kita yang dekat dengan kita sekarang ni ialah Puan Anis. Beliau merupakan research officer di FST. Salah bidang pekerjaan dari program fizik ni kita ada depan mata, which is the science officer sendiri. Selain ada banyak juga pekerjaan seperti dalam bidang pendidikan, penyelidikan. Kemudian kalau nak cerita pasal jurutera projek pembuatan ni, biasanya kita tengok ke mana pelajar-pelajar ni pergi dalam program internship mereka. Kebanyakannya memang akan pergi ke kilang-kilang yang pembuatan, dari segi pembuatan, R&D. Baru-baru ni saya ada sesi temu bual dengan pelajar yang menjalankan R&D di klub. Jadi company-company ternama jugalah. Ada juga yang pergi ke Petronas. Saya punya pelajar tutelage sendiri, kita ada program mentor dan tutor tu kan. Jadi tutelage saya sendiri berada di Petronas Ketik. Dia menjalani intern di sana. Ada juga kalau yang lebih minat bidang-bidang mendalam seperti non-destructive test, teknologi laser, solar, fiber optik tu semua ada. Dan jangan risau, peluang-peluang pekerjaan tu semua insya-Allah ada. Sekarang pun menuju kepada energi dan sebagainya kan. Okey. Ada satu poin penting yang saya nak sharekan berkenaan dengan keunikan program fizik gunaan ni, which is baru-baru kita baru saja melakukan satu proses penstrukturan semula, restructure lah, program restructure, dan kita melakukan proses ni sejajar dengan kerangka MIST, which is Malaysian Science, Technology, Innovation and Economy, yang diperkenalkan oleh MOSTI. Okay, our Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi lah, menerusi Akademi Sains Malaysia, which is ASM. So kita memang sangat dekatlah dengan kita punya perkembangan program ni sangat dekat dengan apa yang diperkenalkan oleh MOSTI, oleh ASM, dan kita maksudnya apa yang kita terapkan dalam struktur kurikulum kita bukanlah perkara-perkara yang syok sendiri. Kita memang seangkatan dengan mereka. Dan kalau boleh lihatlah, kalau anda boleh Google sendiri berkenaan dengan 10 pemacu dalam bidang sains teknologi ni, salah dua, jadi ada 10. Dua daripadanya adalah pengkhususan kita sendiri.
which is sensor teknologi dan bahan termaju. Okay. Jadi sensor teknologi dan bahan termaju ni merupakan pengkhususan yang ditawarkan bermula tahun 2021. Jadi kalau adik-adik join pada batch yang kali ni, you all merupakan first batch lah yang akan mengambil sensor teknologi dan juga bahan termaju. Okey, jadi poinnya di sini nak maklumkanlah yang bahawasanya kita di universiti ni sentiasa peka dan syakna apakah keperluan bidang semasa yang boleh diterapkan oleh program kita. Contoh. Boleh. Okey, sikit lagi lah. Okey, alright. Di USIM saya kira lah tidak sama seperti fizik lain di IPT yang lain. Dan kalau kita lihat dari segi struktur kurikulumnya, apa yang adik-adik akan belajar lah, bila kita sebut struktur kurikulum tu senarai subjek tu lah. Kita ada masukkan kedua-dua fizik moden dan fizik klasik. Dan bila adik-adik belajar kedua-dua cabang fizik ni, kita akan dapat mengenali dengan lebih dalam kita punya tokoh-tokoh fizik seperti Isaac Newton, Galileo Galilei, Archimedes, Einstein. Dan kita ada tokoh-tokoh Islam, Al-Haytham, Al-Biruni yang amat popular dengan perbincangannya berkenaan dengan macam-macam cabang lah dalam bidang fizik ni. Jadi kalau rasa ada minat kan, kadang-kadang kita tengok movies macam cerita Space Odyssey, The Black Hole, Spectral, Theory of Everything. Saya kira movie seperti ni famous lah di kalangan fizisi ni. Mesti you all akan ada rasa minat sikit lah untuk mendalami tentang bidang fizik ni. Kalau saya macam itulah, saya lahir rasa nak mendalami bidang fizik ni sebab saya tengok cerita-cerita di TV, The Big Bang Theory. Right. Itu rasa. Okay. Okay, alright. Terima kasih Dr. Syahidah. Okay, semoga adik-adik, saya dengar juga tadi Dr. Syahidah. Saya tak dengar. Tak dengar. Tiba-tiba terputus ya. Sambung lagi. Alright, okay. Saya minta maaf ada line keluar juga tadi. Okay, debar juga ni. Okay, alright. Dr. Syahidah kata tadi, okay, program fizik sentiasa orang kata memastikan program subjek yang ditawarkan ataupun kursus yang ditawarkan di program tersebut inline dengan orang kata masa sekarang lah. So insyaAllah adik-adik yang kita lahirkan ataupun kita keluarkan akan mendapat peluang pekerjaan. Okay, kita ada soalan untuk Dr. Sharifah Fairuz sekejap. Okay, sebelum kita ke Dr. Sharina, mungkin Dr. Sharina boleh ready pantun dulu. Kita ke Dr. Sharifah Fairuz sekejap. Daripada Farhan Jamal aku rasanya. Para pelajar sains actuary boleh ramal keadaan COVID ke doktor? Dia tanya. Mungkin doktor boleh jawab. Okey. Okey, terima kasih sahabat Farhan Jamal atas soalan tadi. Okey, basically kalau nak ramalkan tu boleh je as long as ada data. So memang data on COVID ni memang banyak sangat kalau sebab dia ada daily cases yang positif semua kan. Kalau dalam course tahun ketiga, you all akan belajar ataupun tahun keempat time series and forecasting, and also ada teknik-teknik macam forecasting semua tu you all akan belajar guna macam Excel tu memang akan guna, and then akan guna macam eViews, guna programming macam R, and then akan guna ada juga yang guna SPSS lah kalau macam data yang spesifik untuk SPSS. Jadi kalau kita ada data yang lebih daripada 30 observation, insyaAllah you boleh buat forecasting ataupun buat regression analysis, semua tu dah memang boleh buat ramalan lah. Memang ada papers pun from lecturers kita yang buat on COVID ni sendiri. Alright, okay. Okay, terima kasih Dr. Sharifah Fairuz. Okay, seterusnya kita ke Dr. Sharina Ismail. Okay, program di pensyarah di program Sarjana Muda Sains dengan Kebujian Matematik Kewangan. Saya nak tanya lah Doktor, kenapa nama dia Matematik Kewangan? Sedangkan matematik tu is satu benda yang asing, kewangan pun satu benda yang asing. Kenapa di FST digabungkan nama perkataan Matematik Kewangan tu Doktor? Silakan Doktor. Okay, ada jawapan dia dekat situ. Assalamualaikum adik-adik semua. Okay, kita jumpa kembali dalam sesi program Matematik Kewangan. Okay, alright. So semua ada pantun, saya pun ada pantun juga. Masya-Allah. Okay, so tumbuh melati di kebun nyonya, mekar mewangi tercipta aspirasi. Bidang kewangan banyak ranjaunya,
matematik di aplikasi menjadi solusi. Okay, so kita boleh nampak daripada rangkap ke-3 dan ke-4 tu sebenarnya dah boleh menjawab dah soalan Dr. Fauziah tadi ya. Okay, alright. So, okay, so kepada adik-adik yang kurang peka apa itu program matematik kewangan, don't worry, be happy. Sebab saya dekat sini saya akan explain dekat you all lah apa itu program matematik kewangan, okay? Okay, from the name itself, daripada nama program itu sendiri, kita boleh nampak bahawa program ini sebenarnya dia terdiri daripada gabungan dua ilmu asas, okay? Ilmu asas yang berkaitan dengan matematik dan juga ilmu yang berkaitan dengan kewangan. Okay, so kita boleh nampak keunikan program ini dekat sana. Sebab dalam program ni, adik-adik bukan hanya belajar matematik tapi kita belajar macam mana kita nak mengaplikasikan matematik itu terhadap kewangan. Okay, terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kewangan. Okay, alright, so that is basically the plus point for this program matematik kewangan ni. Okay, so program ini start ditawarkan pada tahun 2006/2007. Okay, mengandungi 132 jam kredit. Which is program yang berlangsung selama 4 tahun. Okay, so dalam masa 4 tahun ni adik-adik semua akan belajar mengenai ilmu yang berkaitan dengan matematik and also kewangan, and also macam mana kita nak terapkan ilmu matematik ni dalam aplikasi kewangan ni melalui pelbagai medium, for example melalui kuliah, kita tutorial, final year project, latihan industri and dan pelbagai program-program lain lah, selingan. Okay, so basically program ni macam kita bukan semata-mata nak ajar students pergi kuliah, balik college, pergi kuliah, balik college, no. Kita ada aktiviti-aktiviti selingan, pelbagai aktiviti selingan, okay, untuk adik-adik semua asah you punya soft skills. Alright. Okay, so so what else? So setiap program yang ditawarkan ni sebenarnya dia ada objektif dia yang tersendiri. Okay, so sama juga macam program matematik kewangan ni, kita pun ada objektif kita. Maknanya apa yang kita nak hasilkan, apa yang kita nak capai at the end of your 4 years punya studies. Okay, so basically kita nak menghasilkan penganalisis kewangan yang berkemahiran, berpengetahuan, serta mampu mengintegrasikan ilmu matematik dengan ilmu kewangan tu dalam kehidupan seharian secara beretika dan penuh bertanggungjawab. Okay, so that is our aim of this program, right? Okay, so kenapa kita nak kena join program matematik kewangan? Okay, seperti yang kita tahu, industri dengan companies dekat luar, mereka sangat mendambakan. Okay, saya ingat lagi tadi rakan seperjuangan saya, Dr. Sofina ada sebut mendambakan. So memang betul lah tu, sangat mendambakan graduan-graduan yang mempunyai kemahiran seperti mampu mereka bentuk instrumen kewangan, okay, mampu mengaplikasikan model matematik, mampu menganalisis data dan juga menggunakan segala ilmu yang you all belajar ni dalam kehidupan seharian you all. Okay, so this is the uniqueness of this program matematik kewangan, atau kita juga boleh panggil sebagai program financial mathematics. Okay, so you all remember financial mathematics ni, dia keunikan dia adalah kita mengaplikasikan dua ilmu yang sangat yang asas, iaitu matematik dan juga kewangan tu kita integrate dia dan kita hasilkan program matematik kewangan untuk you all. Kira macam dia plus point. You all bukan hanya belajar matematik semata-mata, bukan hanya belajar kewangan semata-mata, tapi you all belajar the integration of these two basic knowledge ni. Alright. Doktor, maknanya biasa dia ada dua disiplin lah, Doktor. Satu matematik, satu kewangan. Okey. Right. Doktor, saya nak tanya ni lah. Kalau biasanya pelajar yang dari program matematik kewangan ni, Doktor, biasa mereka akan menjalani latihan praktikal tu di mana, Doktor? Okay, pelbagai tempat. Okay, so basically yang pelajar-pelajar saya sendirilah pernah menjalankan pernah menjalankan latihan industri mereka. For example, dalam insurance and takaful companies ada. For example, like Takaful, Zurich, AIA and so on. And then also dalam industri perbankan. This is very common. Okay, contohnya macam dekat Maybank, Bank Islam, CIMB, Bank Rakyat and so on. And also ada dekat dalam investment company as well. For example, dalam Bursa Malaysia ataupun ASB. Dan juga ada dalam hartanah, sektor hartanah. For example, Sime Darby, ada Gamudaland, SP Setia and so on, dan juga sektor penerbangan. Ada pelajar-pelajar kami yang pernah menjalani latihan praktikal mereka di AirAsia, okay, di AirAsia, di Malindo, di MAS and so on. Okay, so memang sangat meluas lah, peluang pekerjaan memang sangat luas. Betul. Okey, alright. Terima kasih Dr. Sharina. Okey, sebelum kita ke Dr. Nurhuda, okey, kita ada satu soalan untuk Dr. Atika. Dr. Atika famous juga malam ni, Doktor. Program kimia industri hanya terhad untuk berkhidmat di sektor pembuatan dan perkilangan ke, Doktor? Mungkin 1.5 minit je, Doktor. Okey. Kalau bagi 1.5 minit ni tak cukup ni, sebab bila cakap
Pasal ahli kimia, they always think yang okay, ahli kimia kena pakai lab coat. No. Okay, semua bidang, kalau kita ikut kajian dekat Malaysia pun, kita antara bidang ke-13 di Malaysia yang amat diperlukan. Semua industri di kilang-kilang, kita perlukan orang kimia ni. Bukannya cakap, oh orang kimia kerja kat kilang je ke? No. There was alert, sebab tu kita cakap pembelajaran kita bila dah tahun 3, dah tahun 4 tu, kita dah pelbagaikan. So ada yang ambil waste management, ada yang ambil ada yang macam saya cakap tadi forensik, ada yang ambil pharmaceutical. So kita dah mula untuk meluaskan bidang apa yang mereka nak, sebab macam kajian kita sebelum ni pun bukan hanya 100% graduate itu bekerja, tapi mereka bekerja di bidang yang mereka nak. Tu yang saya nampak peluang di bidang kimia ni sangat tinggi. So kalau saya sendiri nampak, adik-adik mari bersama kita masuk dan saya akan terangkan dengan lebih detail lagi pasal program kami ni. InsyaAllah. Okay. Alright, Dr. Atika, terima kasih. Okay, kita ada soalan juga. Dia kata kalau nak jadi financial advisor, better mohon science actuary atau financial math? Dipersilakanlah wakil masing-masing untuk mempertahankan program masing-masing. Okay, so kalau financial advisor tu, in my opinion, it falls under matematik kewangan punya program. That's right. Ya, tu ada kategori program matematik kewangan. Sebab apa? Sebab pelajar-pelajar akan diperkenalkan juga dengan financial products di pasaran Malaysia. For example, macam saham, mutual funds, bond derivatives. So jadinya mathematical knowledge tu akan diaplikasikan untuk menilai produk-produk ini. Okay, Dr. Virus mungkin nak cakap sedikit. Okay. Okey, betul apa yang Dr. Sharina cakap tu, tapi mungkin macam actuarial science ni kan, dia science actuary ni bila kita fikir dia punya betul-betul punya core pekerjaan dia is actuary itu itself, tapi tak ramai yang memang masuk ke dalam macam pricing, macam product development semua tu. So bila ada kekangan dekat situ, pelajar science actuary juga ada yang jadi boleh masuk kepada financial advisor jugalah. Provided that dia ada ilmu on macam yang Dr. Sharina cakap tadi, sebab subjek kita ada yang overlap, maksudnya dalam tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga tu ada yang overlapping, so diorang ada elective yang sama. So jadi kalau diorang ada ambil subjek macam credit management, Islamic and conventional market semua tu, diorang bolehlah pergi ke financial advisor tu. Alright, okay, terima kasih. Okay, jawapan yang padu dan mantap dari kedua-dua program. Alright, kita nak ke Dr. Nur Huda. Belum tanya Dr. Huda, dah ada soalan untuk Dr. Huda daripada Baim. Dia kata, kalau bioteknologi makanan ada belajar kulinari ke Doktor? Okay, dipersilakan Kak Long kita menerangkan sedikit tentang program sarjana muda sains dengan kepujian bioteknologi makanan. Katanya satu-satunya seumpama ini di Malaysia. Okay, mungkin Doktor boleh share sikit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kalau tadi semuanya berpantun, saya ingat saya nak beri kelainan sikit lah kot. Okay, kalau biotek makanan ni, kalau kita dengar je pasal makanan ni, saya selalu cakap dengan student saya, kita kena faham bahawa makan itu adalah perintah Allah. Dalam Al-Quran banyak sangat firman Allah pasal tentang makanan. So salah satu ayat yang saya bagi kat sini adalah auzubillahi minasyaitonirrajim, yang berbunyi, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Ma'idah ada, dalam surah An-Nahl ada, semuanya cerita pasal makanan. Jadi kita kena fahamlah sebenarnya makan itu perintah Allah. So kalau berbalik kepada soalan tadi, siapa ya yang bertanya tadi? Baim. Baim. Dia tanya sama ke dengan kuliner makanan? Sebenarnya tidak sama. Kalau kita tengok kuliner makanan ni, kita tengok dia macam lebih macam kita tengok macam kat hotel tu kan, dia macam design yang cantik-cantik. Lepas tu kalau tengok pun macam menarik. Dan selalunya memang biasalah kalau siapa yang macam saya dulu, saya belajar sains makanan, dia mesti ada persepsi kalau belajar makanan ni mesti pandai masak. Belajar makanan ni mesti pandai masak ke? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Saya bagi contoh satu benda lah kat sini yang analogi yang paling mudah. Contohnya kopi lah, biji kopi. Biji kopi kalau kita nak buat serbuk kopi ataupun air kopi, kita kena buat proses-proses dia, tetapi apa yang jadi dalam air kopi tu dari segi kimia dia, adakah dari segi fitokimia, ada vitamin dan mineral tu, itu dia berkait dengan sains makanan. Tetapi kalau kita buat kopi tu, kita
nak bungkus dia dengan cantik, contohnya adakah kita nak bungkus dia dengan kotak yang cantik ataupun kita nak bungkus dia dengan dengan plastik 3-in-1 ke apa, itu lebih kepada macam aspek teknologi makanan. Apa komponen-komponen dalam makanan tu, seperti apa kandungan karbohidrat, berapa kandungan gula, lemak, itu berkaitan dengan pemakanan. Tetapi kalau kita tengok dalam bioteknologi makanan, kita melihat biji kopi tu macam manakah kita nak menghasilkan aroma kopi yang sangat macam orang kata tertarik dan menarik untuk orang minum. Bau je dari luar orang dah rasa wah sedapnya kopi ni, contohnya aroma dah menarik. Jadi mungkin dalam bioteknologi makanan ni kita memerlukan satu teknologi macam kita gunakan enzim ke. Kalau biotek ni sebenarnya bio, dia berkaitan dengan benda hidup, teknologi benda hidup. Jadi kita gunakan enzim tu, kita cari satu enzim yang boleh memecahkan ikatan-ikatan komponen-komponen kimia dalam biji kopi itu untuk menghasilkan aroma yang lebih menarik dan tertarik, macam itulah. Itu adalah dari segi bioteknologi makanan. Tapi kulinari ni memang jauh bezalah daripada komponen elemen bioteknologi makanan. Cumanya kalau berminat untuk menjadi kuliner makanan, memang sangat banyaklah dekat luar tu yang offer tawarkan pasal kuliner makanan. Bioteknologi tu makanan memang sangat beza. Yang macam Dr. Fauzia cakap tadi adalah salah satunya di Malaysia, sebab kita menggabungkan elemen bioteknologi dengan elemen sains makanan, teknologi makanan itu sendiri. Jadi bila kita pelajar yang masuk dalam program bioteknologi makanan ini, sebenarnya dia boleh bekerja dalam dua arah bidang lah. Sama ada dia nak masuk dalam industri makanan ataupun bioteknologi lah. Bioteknologi ni boleh dia masuk dalam bioteknologi haiwan, tumbuhan. Kalau kita tengok kan sekarang kalau dalam musim-musim PKP ni kan banyak yang nak macam orang kata nak try kacuk-kacuk kan macam tumbuhan tu, nak bagi dia lebih baik ke apa kan. Itu pun itu sebenarnya adalah berkaitan dengan bioteknologi. Dan kursus bioteknologi makanan ni sebenarnya macam yang di USIM ada 4 tahun dan kita full time. Dan uniknya dalam bioteknologi makanan ni kita banyak menerapkan elemen nakli akli lah, yang seperti mana yang yang kita tahu USIM adalah universiti yang berteraskan nakli akli dalam setiap dalam setiap subjek kita terapkan lah. Contohnya macam kita, kenapa kita sebagai seorang bioteknologi perlu menghasilkan makanan yang bagus, yang baik, dan dari segi etika. Sebab kalau kita tengok makanan kat luar tu banyak yang boleh katakan syubhah ke apa kan. Macam contohnya kalau macam kita kata gelatin, emulsifier, apa makna emulsifier, apa makna tidak. Banyak orang yang macam keliru pasal kod E dan sebagainya kan. Dia kata dia nampak kod E je, dia kata hara-hara. Padahal sebenarnya kod E tu adalah bahan tambah makanan yang boleh daripada tumbuhan ataupun haiwan. Kalau dari tumbuhan mungkin tidak ada masalah yang besar, tapi dari segi haiwan mungkin kita tengok haiwan tu haiwan yang halal ke, haiwan haram ke, haiwan halal tu dari segi penyembelihan ke dan sebagainya. Jadi maknanya kat situ kalau kita tengok memang sangat luas lah kalau pekerjaan dalam bioteknologi kan, macam saya kata tadi boleh dua arah lah. Sama ada nak pergi ke arah bioteknologi ataupun nak pergi ke arah makanan itu sendiri. Dan ramailah yang bekerja dalam macam kilang-kilang, makanan of course. Kalau dekat pasar raya pun sebenarnya ada je yang sesudah kita yang bekerja dekat sana. Kalau tengok dekat jaminan kualiti makanan kan, bila makanan masuk ke dalam suatu premis tu, dia akan buat satu konsep FIFO, iaitu first in first out dan sebagainya. Dia yang akan tengok suhu penyimpanan produk tu, sama ada suhu penyimpanan produk tu dalam produk yang kering, yang basah, ataupun dalam penyimpanan yang suhu bilik dan sebagainya. Dan ramai juga yang kata bahawa dalam bioteknologi makanan ni kita gabungkan macam saya kata tadi elemen biotek, elemen sains makanan dan
kita belajarlah yang paling bestnya dekat Bioteknik Makanan ni kita ada macam buat roti. Itu adalah yang orang kata subjek yang sangat atraktif lah, menarik. Kita gunakan kita ada makmal, kita panggil teknologi bakery dan pastry. Dekat situ kalau pelajar-pelajar macam boleh melepaskan tension kot. Bukanlah sebab saya bioteknologi makan ni kalau ada subjek-subjek macam sensory ke apa, dia tak perlu pun bahan-bahan kimia. Masuk je makmal, rasa-rasa makanan. Lepas tu masuk je makmal roti, lepas-lepas buat roti jadi ke tak jadi, boleh je makan. Lepas tu apa lagi kalau jadi kita Doktor, sorry doktor, ada soalan dari Nahraf. Dia kata GMO tu bioteknologi makanan ke? Ya, GMO tu adalah genetic modified organism, iaitu ataupun kalau dalam makanan kita popular dengan istilah GML, genetic modified food, yang mana ada setengah makanan tu mungkin kita ambil gene daripada gene maknanya bukannya GIN, gene yang genetik DNA DNA daripada tempat makanan yang lain. Contohnya macam yang bagus kita masukkan ke dalam satu makanan yang lain supaya makanan tu menghasilkan makanan yang lebih baik lah. Yang tu yang kita nak, ataupun lebih baik dan juga lebih rentan terhadap penyakit. Jadi itu pun adalah bioteknologi makanan sebenarnya. Kita ada subjek-subjek tu. Okey, terima kasih doktor, insyaAllah. Kita ada soalan, dia kata kat sini, doktor, kalau saya bukalah kepada semua ya. Kalau saya nak cipta vaksin baru untuk COVID contohnya, okey, saya perlu masuk program apa ya, di FST ataupun di FPSK? Contoh. Mungkin cita-cita dia nak mencipta sesuatu ke, di mana tempat dia? Dr. Syahidah? Boleh Dr. Syahidah? Okay, kalau nak cipta vaksin tu mungkin luar bidang saya lah, tapi berkenaan dengan baru-baru ni kan masa kita kena baru-baru dengan pandemik COVID-19 ni, fizik penggunaan di USIM masuk jugalah hari tu, masuk Twitter, masuk TV semua. Kita buat menggunakan teknologi 3D printing, kita buat face shield, kita buat ada juga yang buat hand sanitizer dari TKI sendiri, program kini. Ni lah joint venture sama-sama ada buat face shield dan saya kira perkara-perkara yang boleh dikaitkan juga dengan COVID-19 lah seperti itu. Alright. 3D printing tu ada dalam struktur kurikulum kita. Kalau berminat berkenaan dengan teknologi yang boleh cubakan dalam masa ini, terutama dengan COVID. Okey, terima kasih doktor. Okey, ada nak tambahan ke dari panel lain? Mungkin Kimia boleh tambah sikit kot. Okay, sebab kalau di Kimia, kita punya motto is chemists have all the solution. So basically untuk vaksin, kalau kita tengok kalau kita need to have a basic knowledge dulu untuk develop everything. So basically bila kita tengok kepada semua pencipta vaksin, basically they have the bachelor in science. So we have to have this kind of bachelor first, and then if you are interested to do the vaccine, kita boleh ambil master or PhD dalam bidang kepakaran tersebut, bidang vaksin. So that's what I would suggest lah. Alright, terima kasih Dr. Tika. Okay. Alright, Dr. Huda, mungkin last sedikit, seminit setengah ke doktor. Kebanyakan lepasan biotek makanan ni peluang kerja dia luas tak kalau belajar sampai degree saja? Maksudnya lepas degree dia nak terus nak ke industri, adakah peluang pekerjaan untuk mereka ni luas ataupun kena sambung master baru dapat orang kata orang pandang ke apa ke dan sebagainya? Mungkin doktor boleh share sikit. Okey, sebenarnya memang sangat luas lah. Kalau kita tengok sekarang ni dalam industri halal makanan, setiap kilang makanan yang hendak mendapatkan pensijilan halal kena ada dua orang sebenarnya eksekutif halal. Eksekutif halal tu sebenarnya antara syarat dia sama ada dalam bidang sains makanan, bioteknologi makanan ke teknologi makanan ataupun dalam bidang syariah. Dia ada 4 siri lah sama makanan atau syariah yang boleh pegang jawatan sebagai eksekutif halal tu. So maknanya kalau semua katalah kalau kat Malaysia ni contohnya ada 500 ataupun 5,000 kilang yang nak dapat eksekutif halal, dia nak dapat pensijilan halal, dia kena ada orang eksekutif halal tu kan. Jadi saya rasa insya-Allah lah tak
peluang pekerjaan tu sangat luas dah. Dan lagi satu, kalau dalam bidang bioteknik makanan ni, apa yang menarik, ramai graduan kita juga sebenarnya yang mengusahakan makanan sendiri, yang memang buka kedai kek sendiri, buka kedai pastry sendiri, ada yang buka kedai cookies sendiri, dengan produk-produk adalah dengan branding dia sendiri kan. Jadi macam sebenarnya kalau katakanlah dia tak nak bekerja dengan orang pun, sebenarnya dia dah ada knowledge tu untuk dia develop diri dia macam nak buka kedai dan buka bisnes dia sendiri. Jadi pada saya memang tak rugilah kalau siapa yang ambil saya makan. Dan juga ada juga yang jadi konsultan sebenarnya yang macam dekat industri sana yang konsultan nak buat kalau perasan lah dekat logo-logo makanan tu ada macam HACCP, ada GMP, ada halal kan. Jadi nak dapatkan logo HACCP, GMP, halal tu dia perlukan consultation daripada konsultan yang bertauliah yang telah diiktiraf. Jadi ramai juga sebenarnya student-student alumni USIM ni yang jadi konsultan kepada persijilan-persijilan makanan tersebut lah. Dan dia banyak, kalau saya kadang-kadang saya pergi tengok tadi kan anak saya pun ada yang dia orang kan kalau pengenali makanan ni kan, siapa yang sekarang kan industri-industri kecil ke walaupun bergerai-gerai kan mesti wajib ada sijil pengendali makanan kan. Itu pun saya tengok alumni USIM rupanya yang dia ambil daripada alumni USIM di sekolah untuk konsultan pengendali makanan dan sebagainya. Jadi saya rasa bergantunglah kepada minat bila dah keluar daripada bioteknik kan, bergantung pada minat nak buka macam nak jadi usahawan sendiri pun boleh, nak pergi jadi industri boleh, jadi industri halal pun boleh, orang kata nak jadi konsultan boleh, nak jadi pesyarat akademik pun boleh. Jadi niat tu mesti ada lah. Okey. Alright. Terima kasih Dr. Huda. Okey, satu minit akhir tapi kita minta Dr. Fina jawab dalam setengah minit daripada Basharok. Doktor, kenapa ya program teknologi industri kesihatan tu kuota dia sikit sangat? Kalau PNGK 3.0 hingga 3.4 dapat peluang tak nak sambung? Kenapa sikit sangat Dr. ambil? Okay. Terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya ini adalah program yang pertama yang seumpamanya dilancarkan di USIM, yang mana program ini adalah industri tadi kan. Jadi kita sebabkan baby lagi, jadi kita cuma ambil pengambilan sebanyak 40 orang pelajar saja untuk batch yang pertama ini. Jadi kita nak lahirkan yang 40 berkualiti. Bila kita dah dapat satu batch yang 40 berkualiti, insya-Allah alhamdulillah untuk pengambilan yang akan datang kita akan ambil dengan lebih banyak lagi. Okey, menarik. Okey, tepat jawapan Dr. Fina. Okey, kita dah pun ke penghujung program kita pada malam ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua panel yang sudi meluangkan masa selama 1 jam lebih kurang bersama adik-adik kita yang akan mengisi UP Online, mengemas kini permohonan mereka di UP Online. So dah dengar program-program tentang yang ditawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi. So adik-adik bolehlah mengisi ataupun memilih program-program yang ditawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua panel sudah dengar informasi ataupun orang kata informasi tips-tips daripada Fakulti Sains Teknologi. So jangan risau. So adik-adik yang orang kata dari sekolah agama ataupun aliran sekolah agama mengambil subjek bahasa Arab, terjunlah ke bidang sains, insya-Allah peluang adik-adik masa depan insya-Allah akan lebih cerah. Okey, jumpa hingga jumpa esok malam pula. Okey, terima kasih semua panel, terima kasih semua. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.